Kenapa orang ni bodoh Diorang semua ni bodoh. Pergi makan kedai yang kotor, tak nampak ke tu ada benda bertenggek? Allahu Akbar. Dia dekat sini. Okay, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku, Ramli Ismail, dalam RI Channel. Hari ni aku nak buat video yang aku nak kongsikan pengalaman aku pernah berniaga di sebuah kedai yang aku menyewa kedai tu bersama isteri aku pada tahun 2017. Tak silap aku pada tahun tu. Pengalaman ni pengalaman yang aku tak boleh lupakan. Jadi sekarang baru aku ingat dan aku terdetik untuk kongsikan kepada korang yang kisah seram yang berlaku semasa aku menyewa dan berniaga di kedai tersebut. Pada hari pertama, aku berniaga macam biasa bersama isteri aku dan aku mempunyai satu pekerja. Masa tu aku sebagai tukang masak dan isteri aku pun sebagai tukang masak, dan pekerja aku ni buat air macam biasalah, ambil order dan buat air macam biasa. Bila kita orang tutup kedai macam biasa, pada hari pertama ni kita orang kira sale lah. Kira sale pada hari tu, sale masa tu dalam 1,000 lebih, tapi aku punya untung dalam 400 saja sebab kita orang nak kena rolling modal untuk hari esok. Dan hari seterusnya kita orang berniaga seperti biasa. Tapi yang membuatkan aku kecewa tu, semakin hari semakin berniaga kita orang punya untung semakin sedikit. Tu yang kita orang pelik tu. Lepas tu yang aku heran, pelanggan-pelanggan aku kebanyakannya adalah seorang yang berwatakan ulama ke ustaz ataupun orang yang kuat ilmu agamanya, dan ada juga orang asli yang selalu datang makan kedai aku, tapi orang Melayu tempatan, orang-orang biasa dia jarang datang kedai aku. Aku pelik sebab kedai aku duduk di nombor yang ketiga. Ada kedai pertama, kedai kedua, kedai ketiga dan kedai keempat, tapi kedai aku mungkin di tengah-tengah lah, kedai yang ketiga. Yang aku pelik tu, kedai aku lauk banyak tau, banyak lauk, dan lauk tu berbeza-beza dan banyak jenis, dan lauk yang ramai orang suka. Tapi kenapa kedai aku susah gila orang nak masuk dan susah gila orang nak nampak. Tapi kedai sebelah, kedai kiri dan kanan, orang penuh, tapi kedai aku orang macam tak tertarik nak masuk. Sedangkan diorang park di depan kedai aku, tapi diorang tak masuk pun kedai aku. Tu yang mengherankan aku lah. Tapi masa tu mungkin aku fikir okey, tak ada rezeki lagi dan aku pun baru berniaga. Dan ada lagi satu masa tu, ada satu rombongan bas, 2 biji bas yang nak balik ke Singapura, dan diorang singgah di kawasan tu. Kawasan tu kawasan food court. Diorang singgah dan diorang parking di depan kedai. Ada satu kawasan yang lapang untuk parking lori ataupun bas. Tak kisahlah, kereta pun boleh parking. Tapi semua orang yang daripada bas tu pergi ke kedai kiri dan kanan. Tapi kedai aku ada hanya satu orang je yang masuk, yang itu perempuan tua. Okay, macam orang panggil nenek tua lah. Dia datang kedai aku, dia order macam biasa. Lepas tu dia tanya kepada isteri aku, dia tanya,
kenapa orang ni bodoh Diorang semua ni bodoh. Pergi makan kedai yang kotor, tak nampak ke tu ada benda bertenggek dekat lauk-lauk pauk diorang tu? Tu yang aku pelik. Nenek tu boleh cakap macam tu, tapi dia boleh nampak ke apa ke. Lepas tu dia cakap sebenarnya kedai awak ni kena buat, dia kata. Ada orang hantar sihir ataupun hantar apa ke, jin ke, yang untuk melingkupkan perniagaan awak. Tapi dia kata benda dia dah lama, sebab tu owner yang sebelum ni berniaga maju, dan lama kelamaan perniagaan dia semakin merudum. Sebab tu dia tutup kedai. Siapa nak berniaga di kedai yang tak mendatangkan keuntungan, betul? Satu lagi, ada pernah satu keluarga dia datang dan suami dia minta air masak. Diorang datang nak makan lah, diorang minta satu air kosong ke macam tu. Masa tu aku tak ada masa tu. Lepas tu dia macam baca something dekat air tu, dan selepas dia baca tu, dia cakap dekat isteri aku, dia kata alhamdulillah kedai awak ni bersih, cuma ada orang hantar benda yang tak baik pada kedai awak. Sebab tu kedai awak orang macam tak berminat nak masuk, dan orang macam tak nampak. Kau bayangkan lauk banyak sampai kita orang pun terpaksa keluar modal yang banyak untuk rolling, sebab makanan tengah hari makanan tengah hari yang korang dah masak, takkan korang kena buang ya bila benda tu tak habis. Tu yang membuatkan kita orang rugi. Dan yang paling aku pelik ke, hairan ke, menakutkan, bila masa anak aku datang di kedai tu, anak aku yang nombor 2 datang di kedai tu, mesti dia menangis. Hari-hari dia menangis. Pekerja aku, makcik tu, dia pernah nampak something dekat belakang kedai. 4 hari demam. Cakap dekat aku tak boleh datang kerja masa 4 hari. Masa nak masuk ke 5 hari tu, dia cakap dia nak berhenti, dia tak nak kerja dah, sebab dia nampak something dekat kedai. Itu yang membuatkan aku gagah jugalah berniaga. Tapi kita orang berniaga tak lama, dalam sebulan saja. Dah semakin lama kita orang berniaga tak ada untung, kita orang terpaksa tutup kedai tu. Kita orang pun cari cara jalan lain untuk cari rezeki kan. Macam aku, masa yang aku berniaga tu, siang aku berniaga, malam aku buka burger daripada pukul 6, 6.30 ataupun lepas maghrib apa yang lewat aku buka sampai pukul 12, dan balik tu aku akan tidur pukul 1 ataupun pukul 2, sebab tak boleh tidur lepas balik berniaga. Memang badan penat, tapi bila sampai rumah tak boleh tidur. Esok pagi bangun pukul 5, pergi pasar cari barang, masak. Pukul 10 aku sambung tidur sampai zuhur. Lepas zuhur aku solat, aku bangun, aku makan. Lepas tu petang tu kita lepak santai lah dekat kedai. Macam tu lah aktiviti aku seharian. Memang jadual padat gila, tapi disebabkan perniagaan tu tak boleh nak jalan, ada juga pergi berubat kan, tapi berubat dengan orang yang salah. Sebab bukan aku yang cari orang tu, tapi bapak mentua aku yang cari. Tapi orang tu pun orang di jalan yang salah lah. Maksudnya orang tu menggunakan khadam juga, bukan menggunakan ayat suci Al-Quran. Dan orang tu bukan orang Malaysia, tapi orang Indon. Itulah pengalaman yang aku pernah berniaga di kedai yang pernah terkena sihir. Sebelum aku berniaga pun, owner lama pun mungkin dah pernah terkena. Sebab tu dia tutup. Makin lama makin kelamaan kedai dia semakin tidak maju. Dan yang aku menghairankan aku, makcik yang datang tu, dia boleh nampak something dekat kiri dan kanan kedai tu. Dia nampak ada satu benda yang sedang bertenggek dekat kawasan yang lauk pauk yang ada orang sajikan kepada semua pelanggan yang datang. Yang satu lagi, pekerja aku nampak ada sesuatu yang dekat belakang kedai. Tapi selama aku berniaga ni, aku hari-hari aku akan buka tape rolling surah-surah ruqyah untuk membuang segala-gala anasir yang tidak baik dalam kedai. Tapi mungkinlah Allah tidak izinkan, kita orang tak ada rezeki untuk berniaga kat kedai tu. Tu je yang aku nak kongsikan kepada korang. Ni mungkin kisah yang singkat saja kan untuk aku kongsikan. Banyak lagi konten sebenarnya yang ada dalam kepala otak aku ni, idea. Dan banyak juga sahabat-sahabat aku ataupun orang yang aku tak kenal pun, dia orang ada nak kongsikan kisah seram. InsyaAllah nanti masa-masa akan datang aku akan upload lagi video-video yang terbaik untuk korang, untuk sajian malam korang. Sebelum korang tidur tu, korang boleh layan dulu video aku. Dan yang mana yang baru dekat channel ni, aku harap korang boleh support aku dengan tekan butang subscribe dan tekan butang loceng supaya korang tahu video-video terbaru daripada aku. Dan boleh tekan like, share dan komen apa-apa pengalaman yang korang tahu
pengalaman yang seram yang berlaku pada korang, korang boleh komen kat bawah. Nanti aku akan baca. InsyaAllah nanti aku akan buat konten untuk baca komen-komen yang ada pada video-video yang aku dah upload. Okay, yang mana yang dah lama support aku punya video ni, Alhamdulillah, syukur korang terus support aku punya video. Aku harap korang teruskan sokong RI Channel supaya RI Channel lebih maju, lebih membangun, lebih bersemangat untuk aku buat video-video yang lebih baik selepas ni. Okay, itu saja. Assalamualaikum, bye bye.